Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam pertanian semuanya. Selamat pagi. Berjumpa saya lagi Razi di channel Wong Jo Official. Saya doakan anda semua yang sedang menonton sentiasa berada dalam keadaan yang sihat walafiat, dimurahkan rezeki, dikurniakan kesihatan yang baik dan juga dipermudahkan urusan anda, hari-hari anda lah. Okey, jadi hari ini update episod 2 pisang yang saya dah racun minggu lepas lah. Minggu lepas saya racun, alhamdulillah minggu ni saya tengok dah rumput dah mula mati dan dah mula nampak lah dia punya anak-anak pisang yang tersembunyi di sebalik-sebalik rumput sebelum ni. Saya dah upahkan beberapa orang pekerja lah untuk sulam balik pisang-pisang yang mati. Cuma ada beberapa perkara yang menyedihkan saya. Semasa mereka menyulam, rupanya dekat belah belakang sana banyak anak pisang yang telah dirosakkan oleh monyet. Monyet ni perangai dia, kalau dia dapat anak pisang baru, dia akan koyakkan daun tu dan dia akan makan umbut di tengah. Ini kita nak tengok dulu update pisang dia, dan hari ni saya nak mula membaja. Jadi baja apa yang saya guna, bagaimana saya membaja, saya akan kongsikan hari inilah. Okey, jom. Okey, baik, ni bahagian belakang lah. Alhamdulillah. Okey, kalau tengok, kalau betul-betul perhatikan, kita dah boleh nampak lah barisan pisang tu. Jadi kita dah nampak kebun kita semakin kemas. Sekarang ni kita tinggal tunggu rumput-rumput ni reput je. Jadi bila rumput-rumput ni dah reput, barulah dia lebih kemas nantilah. Alhamdulillah, pisang. Yang sebelah sana pun dah mula kering jugalah. Saya meracun yang sebelah sana pun alhamdulillah dah mula kering. Cuma ada beberapa rumput degil lah, orang panggil rumput degil lah macam tu. Mungkin dia susah sikit nak mati, nanti kita potong je lah, kita tebas je. Ni baru sulam lagi. Saya kira-kira semalam yang mati, yang tak berjaya hidup lah, ada benih yang tak berjaya hidup, kurang lebih dalam 200 pokok lah. Total keseluruhan sini dan sini adalah 1600 pokok. Jadi lebih kurang 200 lebih pokok lah, 200 lebih pokok yang mati. Kemudian yang dirosakkan oleh monyet tu sahaja mungkin dalam 60 ke 70 pokok. Membuatkan keseluruhan dia lebih kurang 300 pokok saya menyulam semalam. Ni lah, saya cari benih yang suluh macam ni, kemudian kita sulam baru. Rugilah kalau kita tak sulam sebab ruang banyak. Okey. Ini dikatakan subuh lah. Ini saya boleh katakan pokok subuh. Alhamdulillah. Tu sampai ke belakang. Usia menjangkau ke 2 bulan. Lah. Alhamdulillah, kalau kita tengok pisang ni, kalau macam ni, subuh lah. Saya boleh katakan pisang ni subuh. Dan sejuklah mata saya memandang sebab dah mula lapang. Saya pun dah menyulam baru. Sekarang ni tinggal nak harapkan hujan je lagi. Okey, jom saya tunjuk kawasan yang pokok yang dirosakkan oleh monyet. Jom saya tunjuk sikit lah pokok yang dirosakkan monyet. Sedih jugalah tengok, sedih. Tapi kita tak boleh nak buat apa. Sebab yelah, dulu kawasan ni hutan. Jadi bila hutan ni tempat dia tinggal, bila lapang dia akan cari makanan. Jadi saya anggap benda tu sedekah. Kita nak halau ke apa, kita nak racun dia, saya tak sampai hati. Nak bunuh setengah orang, dia letak furadan, letak makanan letak furadan, saya tak sampai. Baik, ini adalah contoh pokok pisang yang telah dirosakkan oleh monyet. Dia koyakkan. Dia makan umbut tengah, tapi dia dah tumbuh baru lah. Dah tumbuh baru. Biasanya saya akan potong. Kalau dia dah koyakkan ni, saya akan potong, nanti dia akan tetap tumbuh baru. Contohnya lagi, ini lagi contoh dia. Ni rosak ni monyet lah ni dia akan makan tengah tu. Nasib baik dia tumbuh baru, so saya biar je lah. Dan juga ni rosak terus. Ni habis lah. Tapi nampak pucuk nak keluar. So biar je. Yang kat belakang ni jangan ceritalah, memang habis langsung. Ni pun habis ni, tapi dia tumbuh lagi baru. Ni habis. Ni dah besar ni. Pisangnya dah besar. Yang sebelah sini yang paling teruk. Okey. Sini hampir kesemuanya saya perlu sulam. Ni hancur. Okey, tengok Ini kerja monyet lah. Lepas tu saya potong. Ni saya potong. Saya potong, nanti dia akan naik baru. InsyaAllah kalau dia tak naik baru, saya terpaksa sulam jugalah. Saya terpaksa tanam lagi sekali, cek benih lagi. Yang ni hancur juga, tapi dia tumbuh baru. Tapi yang lain memang tak tahu nak cakap. Tengok sendirilah. Ni rosak. Okey. Ni monyet. Ni monyet lah. Monyet. Ni pun monyet. Tapi dah tumbuh baru. Okey. Monyet.
Ni monyet juga. Ni monyet. Monyet. Ni monyet. Kerja monyet. Ni monyet. Ni kerja monyet ni. Ni kerja monyet. Tapi dia tumbuh anak lah kat tepi ni. Alhamdulillah. So yang ni saya akan potong nanti. Ni pun monyet. Habis Jahanam. Jahanam. Okey, ni monyet lagi. Monyet. Memang confirm monyet sebab tak ada tapak babi lah. Kalau babi dia akan korek. Teruk. Ni monyet. Monyet. Jadi belah sini yang banyak. Ni belah sini monyet. Ni pun monyet. Okey. Jadi dekat sebelah sini yang banyak kena serangan monyet. Salah satu punca dia adalah kerana di bahagian sini banyak pisang tanduk. Yang di belah sana tu semua pisang berangan. Sini tanduk. Ini ada campuran, ada tanduk, nangka dan juga pisang rastali lah. Ada pisang rastali sikit. Jadi pisang tanduk ni mungkin dia manis kot. Saya rasa macam tu. Sebab kebanyakan yang diserang adalah anak pisang tanduk. Kebanyakan yang dirosakkan dan dimakan oleh binatang-binatang ni, haiwan-haiwan liar seperti babi dan juga monyet, kebiasaannya pisang tanduk. Memang kegemaran mereka pisang tanduk. Jadi pisang berangan kurang sikit. Kalau kita tengok sebelah tadi memang kurang sikit. Mungkin pisang berangan ni dia punya umbut dia tu rasa getah-getah sikit, kita pun tak tahu. Tapi yang pasti pisang tanduk itu sentiasa menjadi pilihan lah. Terutama monyet dan juga babi. Tapi tak apa. Saya pun dah sulam, saya pun dah reda, saya pun dah kira orang cakap sedekah lah sedekah lah pada monyet ke ataupun binatang-binatang lain yang makan, insyaAllah. Mungkin Allah akan ganti dengan lebih baik lagi. Okey, jom kita akan patah balik. Jauh juga saya berjalan. Kita akan patah balik dan kita akan mula membaca. Sebab hari pun dah nak mula panas ni. Jom. Okey, sekarang ni pukul 9.30. Baru 9.30 pagi tapi panas dia macam. Okey, jadi mesti ramai yang tertanya-tanya apa baja yang saya guna berkenaan pembajaan pokok pisang ni. Okey, jadi sebenarnya SOP pokok pisang, SOP penanam pokok pisang ni, baja ni macam-macam orang guna. Ada orang dia ada baja kegemaran dia tersendiri. Ada yang suka guna, mungkin modal dia banyak, dia guna Yaramila, mungkin dia guna Garsoni, mungkin dia guna kuda singa. Ada juga yang guna baja cap ayam yang murah-murah je. Tak kisah, sebenarnya terpulang pada masing-masing. Tapi baja yang saya guna adalah baja yang saya keluarkan lah. Iaitu yang ini NPK 17, 17, 17 dan juga 3 magnesium. Kemudian kita ada TE, trace element ada trace element, dan juga kita ada alga ataupun seaweed lah, rumpai laut. Ini adalah baja yang mana yang saya keluarkan dengan Prof Nasnan Jajuli lah. Jadi kalau ada baja sendiri, buat apa saya nak beli baja lain kan. Jadi kalau yang baja yang ni, saya hanya perlu larutkan dengan air dengan nisbah 4 gram per liter lah. 4 gram untuk 1 liter air. Jadi kalau tong racun ni 16 liter, saya letak lebih kurang 64 gram. Tolak tambah kurang lebih saya bubuh 70 gram lah biasanya. 70 gram untuk 1 tong racun 16 liter. Kemudian saya sembur keseluruhan pokok, keseluruhan pokok, terutama di bahagian pangkal dan juga di bawah daun lah. Sebab bawah daun ni dia punya stomata dia tu kan, yang nak nambah klorofil dia. Okey, jadi pembajaan saya guna untuk bulan pertama, kedua, ketiga dan keempat, saya akan gunakan baja subuh. Baja subuh ni tak kisah, 15-15 ke, 16-16 ke, 17-17 ke, tak kisah. Yang penting NPK dia sekata, subuh. Lepas tu bulan ke 5, 6, 7, 8, 4 bulan seterusnya saya akan tukar baja buah. Sama juga, baja yang macam ni juga, tapi NPK dia 13, 13, 21. Okey, jadi kesimpulan dia, baja ni sebenarnya terpulang pada pilihan masing-masing dan juga kemampuan masing-masing. Ada yang dia orang rasa modal dia banyak, dia guna baja yang mahal lah, branded sikit lah. Kalau modal tak banyak, dia guna baju yang biasa-biasa saja. Sebenarnya terpulang. Kalau macam saya guna baju ni lah. Ini yang saya rasa saya suka. Kegemaran saya. Kalau korang ada baju kegemaran korang, guna je lah baju brand kegemaran korang kan. Yang penting pokok pangkalnya, pada awal pertumbuhan tu guna baju subuh dulu. Iaitu NPK dia macam saya cakap lah, 17-17 ke, 16-16 ke, 15-15 tak kisah. Yang penting baju tu untuk kesuburan. Buat dulu daun, buat dulu batang. Nanti bila dia dah nak berbuah nanti, ataupun bulan ke-5 kalau pisang biasanya orang akan letak baju buah bulan ke-5 atau ke bulan ke-6 macam tu lah. Kalau macam saya, bulan ke-5 saya dah letak baju buah dah. Saya tukar 13, 13, 21 pula. Itu saya punya SOP. SOP orang ni macam-macam. Ada yang guna SOP macam ni, ada yang SOP macam tu. Jadi kita tak boleh nak condemn orang lain. Asal kau buat macam ni, patutnya macam ni. Tak boleh. Kita tak boleh. Sebagai petani kita tak boleh. Masing-masing ada SOP masing-masing, ada cara masing-masing dan ada favourite dia masing-masing. Kita tak boleh nak condemn. Tapi bila kita tengok, kalau kita rasa SOP dia lebih bagus, kita improve. Kita ambil sikit SOP dia, kita improve kita punya SOP. Macam tu cara dia. Jadi jangan sesekali condemn petani-petani lain yang gunakan SOP yang pelik. Ataupun barang-barang yang pelik, bahan-bahan yang pelik. Okey, jadi berkenaan racun kulat pula, setakat ni saya tengok tiada gangguan kulat.
Kalau ada kulat kita boleh guna antrakol lah. Untuk pisang saya biasa guna antrakol. Tapi itu nanti mungkin 2-3 bulan nanti kalau dah mula ada serangan kulat saya akan guna. Setakat ni tak ada kulat, saya hanya baja sahaja dulu. Baja kosong sahaja dulu. Itu saja. Okey. Jom baja. Okey, jadi sekarang saya tunjuk macam mana cara membaja dia. Okey, sekarang ni pokok pisang lah. Sampai belakang tu nampak So saya hanya sembur macam ni je. Okey, nampak? Saya sembur. Dan juga pangkal saya sembur macam tu lah. Mandikan macam ni. Dah settle. Ni pun sama. Nampak Okey. Sembur je. Mandikan dia pokok ni. Mandikan sampai dia kuyup. Buat macam ni 2 minggu sekali lah. Saya punya rutin 2 minggu sekali. Sebab saya sekarang kerja kat KL. Jadi setiap 2 minggu saya akan balik kampung. Saya akan tengoklah kebun ni. Kadang-kadang seminggu sekali saya balik. Telur pun macam ni Tak ada guna baja butir langsung. Subur. Gemuk je pokok.